Dulu main game macam tu. Main rounders, main elastic, main guli. Saya ingat ada 2 format main guli. Nak tanya you all, pernah main guli tak? Tak pernah? Main guli apa format yang kau tahu? Dia ada 2, satu game first second, satu main pom. Main pom ni dalam bulatan, bayar 5, seorang bayar 5, letak 5 biji seorang dekat dalam bulatan yang besar tu. Main 5 orang. 5 kali 5, 25. Tahu tak main tu? Garisan tu, yang tu garisan panjang, kemudian ada tepi. Saya tak tahu kenapa macam tu. Dekat tanah je buat garisan tu. Semua orang kena baling. Siapa yang paling dekat dengan garisan tu, yang paling best, yang dapat betul-betul dekat line tu, confirm nombor 1. Dia akan baling first. Sebab baling first daripada jarak yang jauh tu, boleh masuk dekat dalam tu, pam, sekali keluar 5 biji, 6 biji, zap. Selagi kita pukul keluar kita punya. Dulu macam ni punya riak dan takabur, bawa guli yang banyak, makna dia memang champion. Sekarang kau bayar RM2, kau dapat sekilo guli dekat kedai RM2. Kat kedai Ecomat kau boleh beli guli macam tu je. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara yang berhormat Datuk Razak, ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Gemas, seterusnya yang dikasihi Tuan Mazlan bin Latif, Pengetua Cemerlang, yang di-Pertua PIBG, seterusnya guru-guru, ibu bapa dan juga para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bersama-sama di dalam satu pengisian motivasi dan berkongsi tentang gadget, implikasi gadget kepada adab dan juga akhlak. Jadi bila sebut tentang gadget, semua orang tahulah. Bila sebut tentang gadget, ia merupakan peranti yang syarat dengan pengisian perkakasan teknologi, kan, yang mana semakin masa semakin canggih lah orang kata, kan. Dan begitu juga satu sifat yang sama yang ada pada teknologi ini adalah dia cepat berubah. Dan kalaupun dia cepat berubah, satu lagi sifat yang sama kita lihat adalah dia boleh mendatangkan kepada ketagihan sekiranya tidak dikawal. Dalam hidup ini, dalam dunia ni, kita kena faham semua benda ni ada peraturan. Semua perkara ada peraturan, sama ada secara langsung ataupun tidak, semua ada peraturan. Setiap agama kalau mengajar pun dia akan beritahu tidak ada perkara-perkara yang boleh dibuat secara melampaui batas. Sebab kalau dia jadi melampau, dia akan bawa pada kemudaratan. Makan contohnya, kan. Makan, boleh makan, tapi bukan semua benda yang kita boleh makan. Dan ada makanan-makanan tertentu kalau diambil dalam amount yang terlalu banyak, maka dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan masalah-masalah penyakit dan sebagainya. Saya teringat satu soalan ditanyakan kepada seorang doktor. Doktor tu kata, kenapa tak kita buat begini, kita tak buat begitu, kita buat begini. Dia kata, saya seorang doktor perubatan, dia kata. Bila kata seorang doktor perubatan, maka saya kena kenal pesakit saya.
Dan kena tahu penyakit apa yang dihadapinya berdasarkan kepada simptom-simptom ataupun tanda-tanda yang dihadapinya. Jadi kalau saya bagi ubat itu terlebih, takut nanti jadi overdose. Terlebih ada mudarat lain yang akan berlaku pada tubuh badan seseorang. Kalau bagi sikit sangat, takut tak mendatangkan kesan. Macam tu jugalah sebelum kita bercerita tentang gadget, kita kena faham apakah gadget ini tak bagus, apakah gadget ini tak elok, apakah gadget ini sebenarnya harus diharamkan terus. Maka saya nak bagi tahu, sebenarnya para pelajar boleh diberikan telefon bawa ke sekolah. Saya nak tanya kepada semua, setuju atau tidak kalau kita buat peraturan bahawa pelajar-pelajar boleh bawa telefon bimbit di sekolah seperti mana yang berlaku di negara-negara tertentu, contohnya Australia? Saya nak tanya, saya tak tanya adik-adik, saya tanya cikgu dengan ibu bapa. Tanya kau memang betul-betul lah tak? Kenapa? Saya nak tanya pada guru-guru, ibu bapa, pengetua UIDP PABG, saya nak tanya, setuju atau tidak kalau kita berikan telefon bimbit kepada anak-anak untuk bawa ke sekolah? Saya tanya, tengok cikgu-cikgu ngeleng, yang belakang mak ayah macam mana? Tak setuju juga? Tak setuju. Mak ayah elok bawa macam tak boleh berpisah dengan telefon, saya budak-budak tak boleh. Cikgu pun kat tangan pun handphone ni tadi tu. Dah saya tanya kenapa tak boleh? Dah, kau jangan gelak dulu, nanti dulu. Tak. Tapi saya sebagai seorang pendebat, kita berhujah. Kalaupun, even if kita nak bagi telefon pada anak-anak pelajar kita bawa ke sekolah, telefon yang macam mana? Dah, saya tanya tak? Saya tak tanya kan? Jangan jawab. Telefon yang macam mana kita nak bawa? Telefon macam mana yang kita nak benarkan? Di Australia, ada satu jenis telefon, nama dia Firefly. Di Malaysia jadi kapal terbang, dekat sana telefon. Firefly ni, dekat phone tu hanya ada 2 button saja. Button yang pertama adalah button untuk, ada button gambar kepala lelaki. Button satu lagi gambar kepala perempuan. Dekat bawah tu ada nombor dengan cursor untuk type. Okey. Tekan je kepala lelaki tu, confirm direct pada ayah dia. Tekan kepala perempuan tu, direct call mak dia. Kalau dia ada mak lah. Kalau tak ada, skandal lah kot. Tapi telefon tu tak ada application lain. Jadi saya nak tanya saya lagi, kalau telefon macam tu, setuju tak anak-anak bawa pergi sekolah? Dah ngangguk pula dah. Tengok. Bukan susah nak ubah pendirian cikgu ni, kalau kena cara dia diangguk lah, katakan. Nak bagi tahu sebab sekarang ni telefon ni sebenarnya kritikal keperluannya. Macam berlaku masalah-masalah, tiba-tiba ada emergency dan sebagainya, kena pakai. Tetapi masalahnya, perangai budak-budak sekarang bagi betis nak paha. Kalau bagi handphone yang sekarang Android yang mempunyai pelbagai application, menyebabkan mereka lupa diri mereka siapa. Mereka boleh main telefon bimbit non-stop, istiqamah tanpa makan. Mereka boleh. Mereka berzuhud dengan dunia disebabkan telefon. Dulu zaman Nabi dulu, Saidina Abu Bakar pernah ambil batu masuk dalam mulut dia sebab nak mengelakkan dirinya bercakap perkara-perkara yang tidak baik. Sebab Nabi pesan, kalau kamu tak ada benda baik yang kamu nak cakap, lebih baik kamu diam. Jadi Saidina Abu Bakar ambil batu masuk dalam mulut dia. Hari ini tak payah makan batu, bagi handphone diam. Semua orang diam. Nampak tu? Cikgu tu pun pakai telefon. Kan? Pegang telefon sebab nak record, nak ambil gambar Samsul debat. Tak, dia nak catat point, ambil point. Nampak tu? Dia tak ambil point. Kan? Siapa suruh tengok-tengok? Kau tengok sini aku ni. Jadi, makna kata,
Sekarang ni kita bercerita tentang satu masalah yang paling susah sekali. Malahan cikgu-cikgu akan dengar, ibu ayah akan dengar macam mana anak-anak ada yang menyebut, saya tak nak belajar lah cikgu, saya nak jadi YouTuber. Tolonglah cikgu, saya tak nak belajar. Buat apa belajar? Sebab saya boleh jadi YouTuber. Pernah tak cikgu dengar ayat tu? Saya nak tanya. Mak ayah pun mungkin pernah dengar anak cakap, tak payah belajar rajin-rajin pun tak apa bu, boleh jadi YouTuber. Minta maaf Datuk orang pengetua, saya cakap satu je, jadi YouTuber tapi kalau kau punya bangang untuk melantun buat apa? Saya minta maaf cakap. Tak, berapa ramai manusia hari ini menggunakan YouTube, Instagram, TikTok, membodohkan diri sendiri demi untuk mendapatkan duit. Hidup ni biarlah bermaruah. Hidup ni biarlah kita ni berada di another level. Faham? Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Hidup biar ada maruah. Macam mana dia mati tu? Dia kena baham harimau. Steady lah dia. Kena baham harimau Yang dia mati kenapa? Kena gigit anjing melupur-melupur langsung mati pun bodoh. Biar ada maruah. Macam guru-gurunya matinya sebagai guru hebat. Ya. Apalah berdongong mikrofon ni. Dan hidup kita bila ada maruah. Alangkah baiknya adik-adik jadi YouTuber, dalam masa yang sama adik-adik juga adalah merupakan seorang doktor. Makin kuat pula. Okey. Okey. Alangkah baiknya adik jadi YouTuber, dalam masa yang sama jadi engineer. Jadi YouTuber, dalam masa yang sama jadi lawyer dan sebagainya. Oh sah? Oh tukar. Buat mana? Okay. Cubaan. Testing 1 2, testing 1 2. Tak bunyi. Cubaan tak bunyi. Memang. Oh, dosa. Bawa nafas sikit dengan. Okey. Jadi biarlah kita ni menjadi YouTuber, dalam masa yang sama kita seorang doktor pakar. Kita menjadi YouTuber, dalam masa yang sama kita seorang engineer, jurutera. Kita seorang peguam. Kita ada profession kita sendiri. Jadi nak tak nak, adik-adik kena belajar. Tapi bila sebut tentang gadget, kadang-kadang kita lupa tentang nilai kebudayaan kita, kita lupa. Itu sebab hari ini kita cerita tentang implikasi kepada adab dan akhlak. Sebab itu adalah krisis negara kita pada hari ini. Krisis adab dan akhlak. Walaupun kita terdiri pada berbilang kaum, Melayu, Cina, India, Kadazan, Bidayuh, Iban dan sebagainya, tapi pentingnya pada kita untuk mengenali dan memahami rakan-rakan kita. Dan bila kita kenal, kita tahu the do and the don'ts. Apa yang sensitif pada mereka, dan mereka juga tahu apa yang sensitif pada kita. Tapi bila mana kita sibuk dengan dunia kita sendiri, kita tak ambil tahu tentang rakan sekeliling kita, maka sudah tentunya akan bawa perkara-perkara yang negatif. Maka dengan itulah hari ini dijemputnya Syamsul Debat ni datang.
untuk cerita tentang gadget, dan cara tajuk besarnya motivasi, tapi sub dia tu nak cerita tentang gadget. Tak ada masalah dek nak main game, sebab kebanyakan you all jarang lah menggunakan phone ni untuk tujuan-tujuan yang baik. Jarang lah, majoritinya memang guna untuk game. Itu lebih menyeronokkan. Kau boleh jadi tantrum, kau boleh mengamuk sebab kau tak boleh main game. Kau boleh marah. Dulu budaya dulu pergi dekat cyber cafe, pergi cyber cafe main game sampai pukul 12 malam, pukul 1 pagi tak apa, pukul 2, 3 pagi adalah jawapan-jawapan kau bagi dekat mak kau. Tapi sebenarnya hakikatnya hari ni saya, Datuk Razak sama dengan tuan pengetua kita, hari ni kita nak main game daripada pagi sampai malam pun boleh. Sebab kita orang dah achieve satu stage, kita orang dah pernah belajar, kita orang dah ada kejaya, kami boleh nak main game, boleh. Saya dah ada satu bilik kat rumah saya, siap dengan PS5, TV besar, flat screen, siap semua, dengan speaker siap, dengan game FIFA tu apa, dengan FIFA 22 ada dah siap. Berapa harga PS5 ni? 5,000 lebih. Saya beli original, confirm, sound system sedap, bilik aircon, kapet tebal, main relax, tapi tak sempat nak main sebab camah ni sebelum main. Tapi nak bagi tahu benda-benda yang you all nak ni semua you all boleh buat nanti. Ada seorang hamba Allah ni di Kelantan, seorang budak ni di Kelantan, bayangkan dia punya teruk, dia punya ketagihan pada gadget sampaikan dia bila pergi ke jumpa dengan doktor pakar, dia dapat satu penyakit. Dulu-dulu zaman saya, zaman Datuk Razak, zaman tuan pengetua dulu, kalau mak panggil Lan, tu nama orang panggil pengetua, Hamsul, panggil saya Razak, contohlah, saya tak tahulah macam mana orang dulu panggil Razak ni. Bila panggil, berlari ni, ya mak, ada apa mak? Ni tolong beli barang. Lama kejap lagi tak boleh. Pergilah beli. Datang, lapor diri terus. Lapor diri terus, itu adab dengan mak ayah kita. Panggil datang, itu adab. Sekarang main game. Alung. Alung. Iya. Kau sampai pun tidak. Itulah masalah adab yang paling pertama sekali. Tak ada adabnya korang pada mak ayah. Dan apa yang berlaku tu sebabnya kalau mak ayah, cikgu-cikgu mak ayah tengok, bila naik kereta, bila kita tak bagi dia bawa gadget dia, dalam kereta dia akan menung banyaknya ni. Dia pandang luar apa semua, dalam kepala dia masih lagi fokus pada skrin yang kecil tu, walaupun skrin tu tak ada kat depan dia. Itu yang berlaku pada seorang kanak-kanak yang berusia 13 tahun, 11 tahun. Dibawa ke Kelantan, ke satu klinik di Kelantan. Dia macam ni, bapak dia bawa dia. Doktor panggil dia. Along, dia macam tu. Sampai doktor tepuk depan dia. Baru dia sedar. Gelak-gelak lah, tapi itulah penyakit dia. Dia dah tak boleh fokus dah. Dia, otak dia, mata dia hanya skrin kecil. Zaman cikgu-cikgu dulu, zaman mak ayah, zaman kita dululah, kita orang punya skrin besar. Kita orang petang-petang pukul 4 dah gila dan dia nak keluar ni, dah kena sawan dan dia nak keluar rumah. Pukul 5 lepas asar berlari pergi tengok, pergi kat padang, pergi kat mana tempat kita nak main. Antara permainan yang popular, rounders, baling tin, baling slipper. Gigi saya yang atas ni patah ni, puncanya main slipper, baling slipper lah. Sebab saya jatuh gigi dulu. Tak sangka pula yang patah tu menyebabkan handsome sampai sekarang. Adalah saja. Dulu main game macam tu. Main rounders, main elastik,
Main guli, saya ingat ada 2 format main guli. Nak tanya you all, pernah main guli tak? Tak pernah? Main guli apa format yang kau tahu? Dia ada 2, satu game first second, satu main pom. Main pom ni dalam bulatan, bayar 5, seorang bayar 5, letak 5 biji seorang dekat dalam bulatan yang besar tu. Main 5 orang. 5 kali 5, 25. Tahu tak main tu? Garisan tu, yang tu garisan panjang, kemudian ada tepi. Saya tak tahu kenapa macam tu. Dekat tanah je buat garisan tu. Semua orang kena baling. Siapa yang paling dekat dengan garisan tu, yang paling best, yang dapat betul-betul dekat line tu, confirm nombor 1. Dia akan baling first. Sebab baling first daripada jarak yang jauh tu, boleh masuk dekat dalam tu, pam, sekali keluar 5 biji, 6 biji, zap. Selagi kita pukul keluar, kita punya. Dulu macam ni punya riak dan takabur, bawa guli yang banyak, makna dia memang champion. Sekarang kau bayar RM2, kau dapat sekilo guli dekat kedai RM2, kat kedai Ecomat. Kau boleh beli guli macam tu je. Format yang kedua, main first second. First, kita sebut first. Siapa sebut dulu, dia jadi first. Yang second tu dia akan letak. Bayangkan daripada saya ni, daripada tu, yang tu, kakak tu, yang adik ni, yang serang pakai mask, yang duduk yang tengah tu, yang peluk tubuh tu. Ya, tu. Tak lah berubah posisi, contoh. Daripada situ boleh kena tu. Bayangkan kita, maknanya masa tu dah diasah dah tentang macam mana nak bagi kena. Dia punya target tu boleh kena. Yang best tu kadang baling ada slipper tepi tu. Nopu, dia kata. Nopu maknanya tak boleh alih penghalang tu. Dulu, ni nak ingatkan balik zaman dulu. My rounders, dah tahu dah siapa yang pukul kuat, dia baling, dia pukul kemudian. Ada seorang tu dia pukul, bola pergi, lari tu pusing sampai maghrib. Sebab orang lain tak dapat tangkap bola, dia memang dia pukul kuat. Main bola petang-petang. Skrin kami besar. Main bola petang-petang, kan? Tali lat, Laili Tamplum. Tengok, mana boleh tim kau semua besar-besar, tim kita orang kecil-kecil bergaduh. Nak tunjukkan seawal usia, darjah 3, darjah 4, darjah 5, dah ada kemahiran nak berunding. Bola sepak, tahu macam mana sepak kuat sangat, pergi majiran, kena pasu. Bukan semua orang boleh masuk jumpa pakcik tu. Engkau lah, kau baik dengan cik tu, kau pergilah. Ada seorang yang akan berunding dengan cik tu. Hello, Assalamualaikum cik. Cik minta maaf cik, budak ni lah sepak saya dah cakap jangan sepak kau kuat. Dia sepak kuat kena pasu, minta maaf cik. Saya dah tegakkan dah ni pasu ni. Yalah. Dah jangan main-main macam tu lagi dah. Okey, nanti saya marah dah cik. Cik saya ambil bola cik. Makasih cik. Oi, sambung. Benda tu tak ada untuk korang hari ni, tak ada. Kau tengok ni cikgu-cikgu ni. Tengok mak-mak korang ni dulu. Dia main tank. Dia dah ada buah hazimat dia. Dia tak tukar-tukar tau. Setiap petang tu ni dia punya. Dia boleh baling tu tepat dekat petak dia. Dan format yang paling orang lelaki suka tengok orang perempuan main dalam format kapal terbang. Sampai satu petak dia boleh mengangkat. Kita orang tengok dia. Dan dulu ni semua ni, bayangkan sebelah kaki dia boleh lompat langkau 3 petak. Sekarang halah, 1 petak pun belum tentu boleh lepas. Tak nak tunjuk skrin kami besar pada siapa, tapi pada saya digemas masih okey lagi lah. Petang-petang masih ada suasana main petang lah. Di taman-taman perumahan, di bandar-bandar besar, kebanyakannya yang ni dah tak ada. Ini yang saya pesan dekat semua. Jangan terlampau leka dengan gadget. Ada masanya. Guna gadget untuk benda yang bermanfaat. Jangan guna untuk benda-benda yang sia-sia, membazir. Jangan. Apakah keburukan-keburukan gadget? Yang pertama,
gadget boleh membantutkan perkembangan otak korang jadi malas berfikir. Sebagai contoh, tanya cikgu-cikgu ni dulu, berapa nombor telefon ayah? Berapa nombor telefon mak? Dulu buku telefon panjang macam tu. Dia lipat. Bangga kau tengok nombor telefon siapa ada kat sini. Wahal cipta je nombor telefon. Nombor telefon message pun aku ada tu. Dulu. Betul tak? Sekarang Allah Akbar. Dulu siap boleh sebut 0676224445 nombor telefon kat rumah. 7634561 nombor telefon Cik Manap. Nombor telefon Cik Sarip 663456. Ada nombor, boleh ingat. Sekarang nombor telefon mak sendiri berapa tanya? Jap. Tu saya kata membantutkan perkembangan otak. Dulu kalau bawa kereta, okey, kalau kau nak kegemas sampai kat ni Tampin, kau masuk kiri kau terus. Nanti traffic light yang ketiga kau masuk kanan, lepas tu kau depan kau terus lagi kau nampak. Nanti selang tu kau nampak, kau hati-hati kat sana ada satu jalan berlubang bahaya tu. Kau belok kiri, boleh ingat dalam kepala. Hari ni bagi map pun sesat. Cerita betul. Itu saya kata membantutkan perkembangan otak. Bila kita punya reliance kita, kebergantungan kita kepada gadget menyebabkan otak kita malas nak fikir. Oh ya, aku dengar yang ni. Ya, mana kau tahu? WhatsApp. Saya sampai hari ni, untuk makluman semua, disebabkan saya masih lagi kena menjadi tenaga pengajar untuk mengajar anak-anak murid debat saya di USIM, di UiTM, di UMS, Unimas. Saya kena make sure bahan bacaan saya ada dalam ni. So, kalau nak ada bahan bacaan, kena beli bahan bacaan kita, kena ada. Kena ada. Contoh cikgu-cikgu, dia nak baca apa? Contohnya, baca majalah wanita. Tak apa, at least kena ada, langgan setiap bulan. Beli. Setahun terus, langgan setahun sampai. Saya sampai hari ni, saya tak pernah berhenti lagi melanggan dalam majalah Dewan Masyarakat. Fakta semua dalam tu. Contoh dalam isu pilihan raya. Kita jangan jadi taksub dengan satu-satu pihak. Tapi, dalam Dewan Masyarakat dia beritahu, kenapa punca ni macam, kenapa macam ni, macam apa faktor sokongan, kenapa anak muda begini, kenapa begitu, apakah isu media hari ni, semua ada. Tentang artis, apa cerita ni? Ni Oot ni apa? Kan? Oot. Ui, geng Oot lah, geng Oot. Kena tahu. Kalau tidak asyik nak cerita kita. Kalau aku camah motivasi untuk korang, kita hendaklah semangat ni untuk berjaya. Memang kau tidur lah. Kita kena kuasai fakta kita. Tu sebab saya bayangkan, sebagai contoh lah, sebagai contoh. Bayangkan, saya kebetulan itu, edisi yang menarik perhatian saya lah. Contohnya, tanya sahabat-sahabat kita, apa ni, yang berbangsa Cina kan. Patutlah cerita P. Ramlee tu dia kata, baulu arwah tahu, kan, mati pun hidup susah, mati pun susah. Dia kata kan, rupanya memang betul susah. Sebab kita, yang Melayu, mati tanam lah, bayar pun mungkin bayar berapa, kadang karya ada tolong tanamkan je lah, bayarlah duit kain kapan sikit dengan itu je. Tapi sahabat-sahabat kita berbangsa Cina, dia orang mati, dia orang lain kena bayar. Baru saya tahu, saya ada satu artikel dalam Dewan Masyarakat bulan tu, saya baca sampai habis, leka saya. Sebab apa? Jirat 5 bintang, dia kata. Yang kita nampak Nirvana Memorial Park, Nilai Memorial Park tu, untuk kucing dengan anjing je 10,000 kos pengkebumian. Itu belum manusia. Yang manusia pun ada yang package deluxe, ada package superior, ada yang sampai 35,000, 45,000, 55,000 pun ada. Kubur dia ada aircon. Dah, ni cerita betul. Bukan kata apa, maknanya dia orang ni rupanya ada kos-kos tertentu. Touch-upnya, kalau nak bawa apa, naik Velfire, lain kos dia. Nak bawa apa, mayat ni nak bawa pergi ke tempat krematorium ni, ui,
Semua ada. Macam mana nak tahu tu? Pembacaan. Bayangkan. Dulu komputer, orang cerita pasal teknologi ni kan. IBM waktu mencipta komputer yang pertama dalam dunia. Fakta. CPU dia besar dewan. CPU besar dewan ni. Wayar besar tu, wayar tu, bayangkan. Ada 4 aja komputer dalam dunia masa tu. 4 saja. Saya ingat keyboard pun rasa besar pentas ni kot. Tolong tekan Tahu tak pakai ekonomi kata apa masa tu? Pakai ekonomi kata, saya rasa komputer ni baik, tapi saya ingat kalau boleh terjual pun seluruh dunia paling banyak pun 4 unit. Paling banyak boleh terjual 4 unit seluruh dunia. Itu kata pakar dulu. Rupa-rupanya hari ni satu komputer satu rumah tak cukup. Satu gadget satu rumah tak cukup. Buang air pun tak boleh keluar. Buang air tu tak boleh keluar. Yang dia buang tu kalau tak ada handphone. Tekan enter, bak baru keluar. Pergi bilik air pun main WhatsApp lagi. Tu belum cerita lagi dalam tu masuk ayat-ayat Quran dengan hadis. Kurang ajar betul. Ada. Nak tunjukkan dulu. Contoh kita tengok satu lagi tentang teknologi. Macam mana dulu ada seorang pelajar membentangkan kertas kerja, macam mana cara nak deliver barang dalam tempoh 24 jam. Maknanya konsep pos laju dengan courier express. Dia bentanglah cara macam ni. Jadi kalau contoh kita post barang hari ni, kita boleh sampai barang tu dekat sana. Tak sampai pun 24 jam dah sampai dekat tempat yang satu lagi. Tahu pensyarah dia kata apa? Pensyarah dia kata, paper awak ni bagus dah. Paper awak ni bagus dah, ayat dia. Tapi kalau awak nak dapat C, bukan dapat A. Kalau awak nak dapat C, awak perlu lebih realistik. Dia kata, paper awak ni bagus dah, tapi kalau awak nak dapat C, awak perlu lebih realistik. Tak dapat A pun, sebab pada mereka menghantar barang 24 jam itu adalah mustahil. Dulu hantar surat pun 4-5 hari pun sampai. Macam mana hantar barang boleh sampai 24 jam? Hari ini terbukti. Kita ada macam-macam courier express, Lalamove, kita ada JNT, kita ada Grab, macam-macam. Malahan ketika Datuk Seri S. Samir Velu jadi Menteri Kerja Raya teknologi telekomunikasi dan pos dulu, dia cakap apa? Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ini pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu gila betul. Macam mana dia buat tu? Hari ini pos semalam sampai. Aku dah post dah tadi, tahu dah sampai dah semalam, dia kata. Punya hebatnya. Kalau betul lah macam tu, memang Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden semua telefon. Hello, tolonglah ajar sikit kita macam mana buat. Semalam sampai macam mana buat tu? Rupanya dia kata hari ini post, 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Itu je. Maknanya semua pentingkan kepantasan. Semua tanya, ni kalau saya order hari ni bila boleh sampai? Bila boleh sampai? Semua orang tanya soalan tu. Semua nak pantas, semua nak cepat. Riza Pesa nak cepat. Semua nak cepat. Korang bertuah tahu tak? Bertuah. Sebab zaman Datuk Razak, zaman pengetua, zaman saya, zaman cikgu-cikgu, kami daripada dulu dah minta tolonglah tangguh SPM ni, tak prepare lagi. Tapi zaman korang makbul sebab PKP. Tiba-tiba pula, janganlah tangguh lagi, kami tak sanggup dah. Mengada. Jangan. Jadi pertama-tamanya keburukan gadget ini, dia boleh membantutkan perkembangan otak sebab kita jadi malas berfikir. Itu sebab semua orang wajib ada bahan bacaan. Saya suka Datuk kalau Datuk langgan kan Dewan Masyarakat yang bagus.
politik, ekonomi, sosial, hiburan, semua ada. Kita akan sentiasa up to date. Jadi anak-anak murid debat saya, bila dia bincang dengan saya lebih update maklumat daripada dia. Kau baca balik, kau kaji yang ni, kau tengok yang ni, baca. Setahun baru RM56, setahun. Kenapa kita tak nak langgan? Asyik-asyik baca WhatsApp, betul ke ni? Betul ke ni? Sumber yang tak sahih, dia tak akan berani printed out, tak berani. Sebab benda tu akan jadi fitnah kalau dia tipu. Itu sebabnya sampai sekarang saya masih lagi ada bahan bacaan saya. Itu sebabnya kalau ada masa kat rumah, daripada tengok handphone, lagi baiklah kita baca tu. Baca. Yang kita baca lagi senang kita ingat. Dulu boleh ingat jalan, dulu boleh ingat nombor telefon, boleh memorize semua. Pelik betul. Saya dulu waktu saya belajar diploma in public admin di UiTM di London, Alur Gajah, Melaka. Lendu. Pensyarah saya Profesor Madya Dr. Anwar Hayati, dia terkejut sebab salah satu daripada capability anak murid dia ni, Samsul Debat ni, buku nota dia pentadbiran personel daripada bab 1 sampai bab 10 tu saya boleh tulis balik nota dia tu daripada mula sampai habis tanpa tengok. Jam tu lah dahsyatnya Al-Hafiz nota saya. Dulu budak perempuan dulu bergebut nak pinjam nota saya. Dulu biasa yang berlaku budak lelaki berebut pinjam nota budak perempuan. Sebab saya cukup jaga nota saya kemas, ada lagi kat pejabat. Datuk saya tunjuk nota saya macam mana, siap garis macam mana, note 1 point 1 point 2 pap garis, saya akan kemas contoh-contoh balik, saya tulis balik nota saya elok-elok. Saya tak suka, sampai sekarang saya tak jual pun nota saya tu. Sebab saya tak suka tengok benda tak kemas pun saya tak suka. Berterabur saya cukup tak suka. Tu sebab saya tadi saya tegur tu, kenapa dekat laluan ni ada buku, saya kata. Saya tak boleh. Kan? Iya. Tu yang isteri saya pun bilang, "Halo abang ni, kalau lipat kain tu kalau ada yang tak lurus tu tak boleh." Main. Tu sebab orang lelaki kereta dia kemas. Orang perempuan rumah kemas, kereta. Kau tengoklah kereta cikgu perempuan, kau masuk dalam tu. Itulah ayat, kereta saya pas sikit, bukan sikit, memang berterabur betul. Orang perempuan gelanggang di rumah, bukan kereta. Orang lelaki kereta kemas. Kemas sikit. Dia tak boleh tengok kereta dia berterabur. Sebab tu gelanggang dia. Kedua, dia boleh membawa kepada masalah penglihatan. Hati-hati. Adik-adik mata dia akan problem. Adik-adik akan cepat menjauh sikit dah nampak kelabu. Hati-hati. Retina mata kita akan rosak kalau hari-hari. Lepas tu kita pakai pula brightness yang paling maksimum, rosak mata. Yang ketiga, akan membawa kepada masalah kegemukan. Kau tak exercise, kau main bola hari-hari, kau tahu macam manakah kekalahan Manchester United. Tak apalah, kita sampaikan salam takziah lah. Tak, main bola beria dekat dalam phone, main tuntang, gol, tapi kau tak berpeluh apa pun. Obesity jaga. Obesity bila dah seumur macam ni, kau dah gemuk, kau dah terlebih berat badan ni, susah nak kontrol. Percaya cakap saya, daripada sekarang kena kontrol. Sebab anak-anak saya ada yang dia kata, "Bah, nak join akademi bola sepak." Pergi, badan bagi fit, tak apa. Yang seorang tu nak sekolah asrama, masuk asrama, yang penting belajar. Betul? Exercise. Saya bagi tahu kalau you all tak exercise, toksin dalam badan akan keluar menerusi 2 cara. Cikgu-cikgu dengar semua dengar Kalau tak berpeluh, toksin akan keluar menerusi 2 cara. Kalau kita exercise berpeluh, toksin akan keluar ikut peluh. Tapi kalau tak exercise, toksin boleh keluar menerusi 2 cara. Pertamanya uban, keduanya jerawat. Pilih nak yang mana? Kau pilih betul, dua-dua mana kau pilih salah satu. Lurus betul budak.
Cakaplah dua-dua. Tak nak uban, tak nak jerawat pun tak nak. Pilih uban lah. Bukan macam tu. Exercise. Lagi. Paling tidak skipping. Sukan apa yang paling cepat nak kuruskan badan? Sukan yang paling cepat untuk kuruskan badan adalah sukan berkuda. 30 hari dah nampak kesan. Paling tidak kuda tu kurus. Orangnya tak kurus pun. Mengengkeh kuda tu, borek betul dia ni, dia katakan. Jadi makna kata, tak kisah, yang penting exercise. Jogging ke, senam aerobik ke, pocok copot ke. Tahu pocok copot? Pocok copot ni yang step apa terabur. Main belasah janji ada. Pusing bantai. Kalau pocok-pocok tu melenggang patah-patah. Macam tu dia lain. Dia berterabur tu pocok copot, mana sempat je. Exercise. Kemudian begitu juga dia akan menyebabkan kita hilang fokus. Mudah hilang fokus sebab kepala kita akan mudah ingat benda lain yang lebih menyeronokkan dalam hidup kita. Iya. Sebagai contoh, cikgu sejarah. Mana cikgu sejarah? Cikgu sejarah, angkat tangan cikgu sejarah. Dah tak mengaku pula, kenapalah aku ajar sejarah. Okey, seorang cikgu, dua orang. Oh, cikgu sejarah memang duduk sebelah-sebelah okey. Belah sini tak ada cikgu sejarah? Tak ada. Oh, tak geng lah dengan cikgu sejarah ni. Tak adalah saja. Dah. Subjek sejarah adalah subjek yang paling mencabar sekali. Dan untuk makluman semua, siapa yang nak bergelar peguam macam saya, nak bergelar penasihat undang lagi advisor, you have to, wajib kuasai subjek sejarah. Kau bodoh sejarah, kau jangan jadi lawyer. Macam tu je ayat dia. Tapi subjek sejarah paling mencabar untuk fokus. Paling lama pelajar akan fokus 20 minit. Masuk minit ke-21, pelajar-pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau cikgu sedang mengajar tentang Kesultanan Melayu Melaka, pada minit ke-21 dia dah nampak istana dah. Dia nampak cikgu tu pegang keris. Keris yang berkilau. Aku digelar mat kilau. Jadi nak mengelakkan macam tu, bila cikgu Tan betul lah. Saya agak-agak saya tengok your face I thought you are Tan lah. Aduh, hai. Cikgu perempuan tu cikgu Azura, salah pula. Aduh. Cikgu apa? Cikgu Fairuz. Cikgu lepas ni cara mengajar ni, okey, kelas di tengah-tengah explain. Cikgu Tan, boleh tak explain sikit tentang yang saya tak faham lah apa maksud dia. Macam tu. Jadi cikgu, tu tak, okey, sekejap lagi saya akan explain. Pak dia explain. Sentiasa tanya, biar ada dua hala. Baru jadi enjoy belajar subjek sejarah. Kena tanya. Kalau tunggu je ni, lama-lama korang akan koma. Tu yang cikgu tanya kelas, ada apa-apa soalan? Koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Kelas saya tanya ni, ada soalan tak? Kan? Yang seorang tu pula, kelas ada apa-apa soalan? Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Yang soalan ni, kelas ada apa-apa soalan? Dah habis, simpan. Itulah masalahnya. Tanya soalan. Matematik pun nak makin mencabar dah, tak macam dulu. Sekolah rendah punya matematik pun mencabar. Saya pun tak faham. Dulu senang je kot. 500 campur 200 campur 150 tolak 130, sila selesaikan dalam bentuk lazim. Okey.
Seronok kita buat lecture. Sekarang soalan mencabar minda mak ayah. Di dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh daripada jumlah lembu adalah kambing. Itik adalah separuh daripada lembu campur dengan separuh kambing. Lembu dan ikan akan membentuk jumlah separuh itik. La ilaha illallah. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Allahu Akbar. Aku tak faham betul. Kenapalah menteri ni buat soalan macam tu? Oh, ini sebab kita nak mengasah minda anak-anak kita. Tapi kalau saya lah menteri pelajaran. Oh, tengok gaya, nak gaya. Dengan ini saya umumkan bahawa allowance kritikal guru-guru dinaikkan sebanyak 50%. Tengok dah tepuk nak. Dengan tahap contoh tu tepuk. Memang tepuk. Begitu juga saya umumkan mulai hari ini kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Dan kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet. Dan di dalam tablet tersebut kita akan siap install buku teks berkaitan mengikut tahun. Dan guru-guru lepas ni bolehlah. Para pelajar jangan lupa yang malam ni tolong siapkan homework dekat dalam folder nombor 3, submit dekat saya dengan email sebelum tengah malam ni. Dan hari Isnin, mana cikgu disiplin? Cikgu disiplin mana? Tak mengaku pula dah. Mana cikgu disiplin? Mana ustaz? Cikgu disiplin setiap hari Isnin akan cek setiap tablet 1 game 2 rotan. Sebab dekat tablet tu dah tulis hak milik kerajaan. Dan begitu juga sebagai menteri pelajaran, saya mengarahkan SKMM dan Jabatan Penerangan bekerjasama untuk pastikan, untuk luluskan dan juga sediakan prasarana wifi percuma setiap kampung-kampung dan taman-taman perumahan. Itu kalau saya menteri dah. Nah, itu yang sepatutnya kita kena buat. Ingat aku tak tahu waktu PKP itu, PDPR. Ramli bukan nama sebenar. Ada ke nama Ramli sini? Danish. Mana Danish? Mana Danish? Mana? Tak ada Danish. Syarul? Ada. Syarul. Okey, tak apa. Cikgu tanya kelas, siapa yang datang hari ni? Kelas. Cikgu seorang kerik-kerik cikgu. Syarul, kenapa tak on kamera? Dah habis data cikgu. Masalah itulah yang sebut. Sedangkan dia tutup handphone, dia tutup kamera sebab main game. Contoh. Yang tu yang kita tak nak. Itu pernah menghakis nilai adab dah. Kan? Seterusnya apa lagi? Kurang bersosial. You all akan kurang bercampur main geng-geng bola sini. Tak ada dah. Tak ada. Sebab main gadget saja. Sibuk dengan dunia sendiri. Kemudian apa lagi? Tantrum, cepat mengamuk, cepat marah kalau tak dapat satu perkara. Sebab dah terlampau ketagih dan terlampau seronok dengan game. Kemudian kurang tidur. Ingat tak tahu orang semua dah tidur, kau masih lagi dalam selimut main game. Berapa banyak ibu bapa yang mengadu dengan saya masalah yang sama. Terus terang, saya nak tanya, siapa yang pernah buat benda tu? Dia tidur lewat, dia main sampai tengah malam. Mengaku je, tak apa, bukan nak hukum pun. Tak apa, hari ni ustaz tak marah, ni saya tanya. Siapa pernah buat? Tengok. Pernah buat, tengok. Lelaki perempuan semua pernah buat. Dah turun tangan. Dah. Terus saya kata, turun tangan dah cukup. Yang kau seronok sangat angkat tangan kenapa? Sebab apa? Sebab terlampau menyeronokkan permainan tu. Sebenarnya macam saya kata,
fokus pada belajar. InsyaAllah sampai masanya nanti boleh main lagi puas-puas sampai muntah main game. Kemudian masalah postur badan, dia akan jadi membongkok macam tu. Badan kita tak akan tegap lagi dah, tak ada. Tolong hati-hati. Kemudian kurang menikmati alam semula jadi. Dia tak nak tengok dah pemandangan yang cantik-cantik kat luar ni. Tanyalah Datuk Razak, kita orang kalau travel pergi sana sini, kalau pergi program ke, dapat lalu cantik betul lah tempat ni. Kadang-kadang siap nak berhenti, tengok jap. Berhenti jap, tengok jap. Menghayati. Kadang-kadang tak ada masa, walaupun nama dia Nur Hayati. Sibuk sangat dengan game, sibuk sangat dengan gadget, kan? Ni semua cikgu-cikgu dah standby dah. Lepas ni jangan tak ambil gambar dengan Samsul Debat. Dia dah wajib tu, wajib dia tu. Kan tak ada bukti sekarang. Ayat ni, Kang suami saya tak percaya. Tak habis-habis. Kau yang nak ambil, kau salahkan suami kau. Tak ada masalah tu, okey je. Tapi saya yang paling terkejut baru-baru ni dekat Sarawak, dekat restoran Laksa Sarawak. Saya keluar, ada seorang non-Muslim tegur saya. Nak ambil gambar boleh? Tak salah orang kan? Tak salah, Adi Putra kan? Saya kata bukan. Terkejut saya. Tak, orang ingat saya bawa cerita ni membohong. Betul, malam tu dia tag saya tau. Malam tu dia tag saya. Bukan Adi Putra rupanya, dia kata. Bukan Mat Kilau, bukan Samsul Yusof, dia kata. Saya tulis macam tu. Agak malam tu dia perasan. Saya punya gelak, saya berlari tu masuk dalam bilik air. Tang mana yang sama tu. Iya. Nampak je saya macam ni tau, tapi saya apa? Tak, sampai satu tahap bila kita dah ada career, adik-adik, kejar cita-cita dulu. Kejar cita-cita. Korang main game hari ni, akan datang tak boleh main game ke? Boleh. Sekarang saya dalam kereta boleh main game je, tak ada apa pun. Besok ada peksa, mana ada? Tak ada dah. Kita orang dah habis peksa. Tak ada dah. Ujian memandu pun dah settle. Sekarang ni tak ada pemandu. Pemandu yang bawa. Relax Okey. Betul. Ada seorang kawan saya dekat Tampin. Dulu sebenarnya saya ceramah, dia jumpa saya. Saya terus tegur dia. Dia terkejut. Kau ingat aku lagi Samsul? Sebab dia kerja kampung. Masa tu dia pakai selekeh je lah. Dia terkejut, saya ingat dia lagi. Tentulah kawan aku ingat. Dia peluk saya. Kau tengok, sekarang percaya tak? Ayah kawan dengan Samsul Debat. Macam tu sekali. Dia pesan kat saya pun, tolong beritahu dekat pelajar-pelajar, dia kata, beritahu dekat mana tempat kau ceramah motivasi, tolong beritahu, jangan tak belajar. Rugi kalau kau orang tak belajar. Hari ni kau belajar je dulu, sampai masa kau boleh main. Kau mainlah game cukup-cukup, main. Tengok movie sampai buntang, tengok Melur untuk Firdaus, Risik pada Hati, Bisik-bisik Gelora Jad dan Arumi. Tengok. Saya movie Tamil, Cina, semua tengok. Ni bukan cakap kosong. Saya lagu Cina pun saya hafal. Ni wen wo ai ni yong to xian wo ai ni yong chi fei wo de jing ye qian. Tak ada Sateng. Betul lah nama dia? Saya rasa Sateng punya suara sedap, tapi dia sudah sampai atas. Makna dah meninggal dah dia. Cerita Tamil pun saya tengok. Sebab cerita Tamil boleh mengasah critical thinking. Kita tak boleh agak ending dia macam mana. Ten nana maran ten no kala payan ten karan ten. Yang kau sol lain vilay. Satu. Dan lagu Latin pun saya tahu. Meva hakiki madu ya. Meva harasta meva madu kara heverda. Tahu? Iya. Saya tahulah semua lagu. Sebab apa? Ada masa. Tapi waktu belajar betul-betul.
Berapa lama saya belajar? Saya memulakan pendidikan awal saya di Tadika Kemas, Kampung Datuk Mansur, Rasah, Seremban. Habis Tadika, grade dengan cemerlang, masuk tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Paroi. Tak sengaja, waktu UPSR ada 2 orang saja yang dapat 5A, Syamsul Amri Ismail dan Hanif Osman. Kedua-duanya dihantar ke sekolah asrama yang sangat penuh, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, SMAP Labu. Hanif dapat masuk UM, saya masuk dekat UiTM. Tu cerita dia. Habis belajar diploma in public admin, tak cukup, sambung lagi degree in law di Shah Alam. Masa tu baru tahu langit tinggi rendah. Pensyarahnya, ya Allahu Akbar, dia punya garang penceramah criminal law macam kriminal, penceramah land law macam jembalang tanah kan. Wah, garang. Dekat universiti tak dapat jawab soalan tutorial, kena beri atas kursi. Bayangkan universiti kena beri atas kursi. Dah lah tinggi, bawah kipas pula tu. Itu yang berlaku. Tapi rupa-rupanya semua tu nak ajar kita tentang adab. Kau tengok cikgu kau bila marah, 3 dialog cikgu kau kan, 3 dialog cikgu. Dengar, apa nak jadi dengan kau orang ni? 1. Betul tak? Dialog yang kedua, you all sedar tak peksa berapa hari lagi? Dan dialog yang paling popular cikgu kau sebut, korang tahu tak, zaman saya dulu tak habis zaman dia. Tapi mak kita dekat rumah 3 pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Apa yang berapa hari lagi? Zaman mak dulu 3 pakai. Ya. Sebab kita orang dah lalui benda tu. Sebab kita orang cakap. Iya. Saya teringat kata-kata ahli falsafah. Gantunglah citikan budak perempuan kan gemar tulis saya ayat yang best tu, letak dalam nota dia, letak dekat board dia kan. Gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut, tapi dah ada cakap macam tu, saya ulang aja lah. Ya. Hargai cikgu. Cikgu pula satu lagi saya nak pesan. Pertama, jangan pandang rendah pada karier cikgu-cikgu sendiri. You kerja apa? Cikgu je. Kenapa je tu pasal je? Saya adalah seorang pendidik di Sekolah Menengah Kebangsaan Kemas. Saya mengajar subjek sejarah. Saya mengajar matematik. Saya mengajar mereka mengira, saya pada bodoh sampai jadi pandai. Betul. Dan dia pakai ilmu matematik tu sampai dia kerja, sampai dia mati dia pakai. Pahala mengalir tu cikgu. Kenapa kita rasa segan dengan karier kita? Satu lagi, masa hari bertemu dengan ibu bapa, saya paling menyampah bila cikgu ni cakap dengan mak ayah dengan bahasa standard dia tu. Macam mana anak saya cikgu? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan banyak main. Kalau dia usaha lebih, saya yakin dia boleh berjaya. Menyampah pula aku. Cakap aje lah tu terang. Anak saya macam mana cikgu ni? Palasit nombor 1. Saya hari-hari doa, bilalah budak ni nak pindah sekolah tu. Barulah bapa dia pandang, kau pahal. Biar ayah dia tahu. Itu sebab bila ada kes-kes tertentu melibatkan budak-budak, mak ayah tak percaya. Anak-anak saya baik. Cikgu-cikgu cakap anak saya baik sebenarnya. Ni mesti salah sekolah. Ingat lepas ni jujur. Macam mana anak saya cikgu? Cenyak lah. Tak lepas saya nak cakap, dia bacalah sendiri. Ini senarai kemungkaran dan kezaliman yang dilakukan kat sekolah. Baca je. Payah sangat.
Terus terang, cakaplah dalam bahasa apa pun, tapi gambarkan karakter sebenar anak dia. Memang tak tidur diam. Saya tak tahu kenapa. Dia ikut siapa ya? Maknya ke ayahnya? Oh, tak tahu. Habis bangun usik sana usik sini, dia memang tak boleh. Saya kalau dia tak datang sekolah tu, saya lega sangat. Dah tu cikgu buat guru WhatsApp kan? Cikgu buat guru WhatsApp hantar dekat mak bapak, mak ayah tolong tengokkan, pastikan anak-anak siapkan homework ni, penting nanti lepas ni nak ni. Kadang cikgu pun tak tahu mak ayah dia hidup lagi ke tidak. Senyap sunyi. Maknya tak menyaut. Ada tu. Itu je jawapan dia. Yang seorang tu sampai ke ujung. Ta. Marah ke apa? Tapi yang datang ni okey. Yang datang, mak ayah yang datang ni okey. Masalahnya mak ayah yang tak okey ni tak datang. Tengok, yang ramai ibu ke bapa? Cakap. Ibu. Itu sebab namanya persatuan ibu bapa. Ibu dulu baru bapa. Kalau ikutkan cikgu-cikgu ni dia nak buang dah nama bapa tu. Tapi kan tinggal pik je pula. PIG je tinggal. Dah bapa tak ada macam mana pula. Sebab orang lelaki ni bukan apa dia mengalah. Biarlah. Ibu negeri. Pernah dengar bapa negeri? Mana ada. Ibu pejabat. Pernah dengar bapa pejabat? Pergi ke bapa pejabat sana. Sini ibu pejabat ni, bapa pejabat sana. Tak ada. Pernah dengar? Terperanjat, alamak. Kau pernah dengar alapak? Tak ada. Mana ada alapak? Tak ada. Mak juga yang disebut. Sebab saya kata, kelebihan pada mak. Allahu Akbar. Macam-macam. Kemudian begitu juga yang paling bahaya sekali ini kesannya adalah kepada adab dan akhlak. Kepada mak ayah, kepada guru-guru, satu perkara yang perlu kita titik beratkan, terapkanlah nilai adab dan akhlak pada anak-anak. Cikgu bahasa Inggeris, mana cikgu bahasa Inggeris? Oh, cikgu bahasa Inggeris. Oh, cikgu Wazir ke tu? Oh, ya cikgu Wazir. Saya kenal cikgu Wazir ni. Senior saya sekolah ni. Kemudian mana lagi cikgu, takkan seorang cikgu bahasa Inggeris, mana lagi cikgu bahasa Inggeris? Di sekolah saya dulu, setiap hari Rabu diwajibkan bahasa Inggeris. Dan setiap satu perkataan bukan Inggeris keluar daripada mulut pelajar, denda 50 sen satu perkataan. Apa yang berlaku di sekolah saya pada hari Rabu, senyap sunyi. Tak ada siapa pun bercakap pada hari itu. Ingat, we'll never learn English, but we practice English. You have to communicate in English. Balik nanti beritahu, ayah, ni result peksa dah keluar. Kesilapan mak ayah kadang. Apa teruk sangat bahasa Melayu ni? Kau ni bangsa apa? La ilaha illallah. Bahasa Inggeris ni apa sal macam ni? Belum pernah keturunan kita bahasa Inggeris macam ni. Kau ni pahal. Ni matematik ni. Fail. Kau nak jadi apa? Senyap je. Bila kita marah anak macam tu dalam kepala dia, cepatlah. Dia tak dengar pun. Dia tak dengar pun. Agama Islam pun fail. La ilaha illallah. Kau mengucap balik. Dia suruh anak mengucap balik. Seorang ibu bapa yang hebat, bila anaknya, ya, ni keputusan peksa dah keluar. Tak apa. Pegang, duduk depan ayah. Sekarang ayah nak tanya. Bahasa Melayu macam mana? Bahasa Melayu teruk lah ya. Apa? Bahasa Melayu dapat C lah. Betul sangat. Tak tahu lah, main kot. Tak apa. Next penggal ayah nak dapat A. Saya cuba ya. Mesti dapat A. Ya. Matematik macam mana? Bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris fail lah ya. Astaghfirullahaladzim. Kenapa fail?
Itulah cikgu cakap, kita kena banyak cakap bahasa Inggeris dekat rumah. Okey? Betul? From now on. You have to speak English, yes, no right. Thank you, what you talking on about? Bantai lah, janji ada bunyi. Macam tu. Jadi dia sendiri cakap, ni matematik macam mana? Matematik lagi teruk ya. Betul-betul matematik tu dapat negatif, lepas tu E. La ilaha illallah, apa teruk sangat? Tengok anak tu sendiri cakap teruk. Nampak tak? Habis macam mana? Itulah cikgu cakap, matematik ni kena banyak buat latihan. Betul cakap cikgu kau tu. Buku latihan dah ada ke belum? Belum ada lagi. Dah siap, jom kita pergi beli buku latihan. Duit minta dengan mak. Boleh settle tak? Boleh settle. Tang duit minta dengan mak tak tahan. Tu sebenarnya. Adab ni penting. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Bertuahlah nampak kalau anak-anak murid ni boleh tegur. Cikgu nampak macam tak sihat. Cikgu dah makan ubat ke belum? Oh, bertuahlah. Jangan appreciate cikgu satu hari je setahun. Masa bila? Hari guru. Lagu ni saya tujukan khas buat guru. Music. Dia pun nyanyilah lagu untuk cikgu dia. Bila mentari menyinari sendu, terasa bagaikan dingin salju. Tiada siapa yang harus ku mengadu kerinduan. Angin malam yang menyelubungi, indahnya bagaikan. Macam itulah lagu dia. Khas tu cikgu tu. Teringatku di masa lalu, ku nyanyikan lagu kepadamu. Cikgu pun ambil hati cikgu ni, barulah cikgu happy, baru dia ngajar kita happy, kita pun dapat ilmu senang. Kelas bangun, selamat hari lahir cikgu. Cara cikgu lelaki, mana tahu ni. Masih. Cikgu lelaki macam tu. Kalau cikgu perempuan dia over sikit. Mana yang tahu? Okey, hari ni buat kerja sendiri. Yes. Iya, jangan sakitkan hati cikgu kita. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Hormat antara satu dengan yang lain. Hormat guru. Tak, saya kata apa, sebagai contoh yang paling senang, nak bagi semua fikir. Adik-adik, cuba pandang dekat pintu pagar sekolah. Kalau kita tengok pagar sekolah tu, ni sekarang dah bulan berapa? Semenjak daripada bulan 1, berapa kali yang adik-adik nampak bekas pelajar masuk ikut pintu pagar tu, jumpa cikgu, cakap terima kasih, dia dah berjaya? Tak ada. Silap-silap yang datang pun sebab sijil tertinggal. Dengan tahap tu, cikgu tetap mengajar. Cikgu ni orang cakap, alah jadi cikgu sekarang senang, cuti banyak. Kau cuba mengajar tengok. Dengan perangai seorang. Baru nak cuti, tiba-tiba dah dapat mesej daripada pengetua cemerlang, jangan lupa datang mesyuarat kelab staff pada datang sekolah lagi. Asyik aku jaga pengakap. Asyik aku jaga budak-budak sepak, aku nyepak bola pun tak kerti. Aduh. Contoh. Tapi itulah pengorbanan seorang guru. Jangan sakiti hati mereka. Apa yang mereka pesan, tolong dengar. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang.
Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Dengar cakap cikgu. Satu pantun lama cikgu-cikgu, kalau ingat, berburu ke padang data. Mana cikgu bahasa Melayu? Mana cikgu bahasa Melayu? Semua tunjuk orang lain, semua tak nak ngaku. Okay, ada. Pantun ni unik tau. Adik-adik pun kena faham. Berburu ke padang data, dapat rusa berbalang kaki. Mana ada orang berburu ke padang? Dahlah padang data pula, apa kau buta tak nampak, tak ada binatang atas tu. Tapi dia mengaku dia dapat rusa berbelang kaki sebab nak sedapkan hati sendiri. Dapatlah rusa, jadilah. Itu bukan rusa yang berbelang kaki tu. Itu apa? Belalang. Nak sedapkan hati sendiri. Dan kemudian kalau adik main gadget, itulah cerita dia. Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Dan kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul, sibuk dengan gadget, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga tak bunga, nak kata batang aja ada kelopak bunga kot, tapi macam bukan bunga, sajat kot. Agaknya lah, tak tahulah. Tak, tu sebabnya belajar rajin-rajin. Adik, saya bagi situasi yang paling senang nak faham. Siapa nama? Ya, betul. Ni. Siapa nama? Engkau lah. Siapa nama? Siapa nama? Hanif. Sebelah Hanif siapa? Siapa? Aidil. Okey. Kawan baik kan? Boleh lah Peristiwa ni semua akan tahu 20 tahun lagi akan berlaku. Tanyalah cikgu. Tanya cikgu. 20 tahun lagi Aidil dan Hanif akan bertembung dekat satu pasar malam di Gomeh. Woi Nip, lama tak jumpa kau Nip. Kau buat apa sekarang Nip? Aku doktor pakar dekat KPJ sekarang. Oh ya ke? Kau buat apa sekarang Nip? Tak apalah, tak payahlah tahu, nanti jumpa lagi balik. Apa pasal? Tak, tapi saya doakan Aidil dengan Hanif dua-dua berjaya. Tapi kenapa dialog tu berlaku macam tu? Sebab yang seorang lagi malu dengan kawan-kawan dia, sebab dia tak menjadi seperti mana yang kawan-kawan dia menjadi. Korang hari ni budak perempuan bolehlah channel BFF, best friend forever. Tapi kau percayalah, kau melangkah keluar. Bila kau fail seorang-seorang. Bila kau berjaya seorang-seorang. Semua orang akan ada hidup masing-masing. Tanyalah cikgu, mana BFF dia masa sekolah dulu? Mana? Sorry. Laki aku dah tunggu. Assalamualaikum. Pam lagi. Masing-masing ada kehidupan. Jadi, kalau you all nak berjaya, corakkan strategi daripada sekarang. Belajar rajin-rajin, insya-Allah akan berjaya. Tentang gadget, bila-bila masa boleh main. Dah habis peksa besok, kau main. Nak tengok TV, tengok, kau masuk dalam TV tu. Tapi masa belajar betul-betul. Faham? Okay, jadi rasanya cukuplah setakat itu. Saya faham signal-signal tu, saya faham. Saya nak pesan, belajar sebab hanya ilmu saja yang betul boleh tolong adik-adik. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah menjemput, rasa nak junjung.
Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian